Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'd. Sahibul Fadilah, Tuan Imam yang merangkap pengurusi majlis pada malam ini, yang berusaha pengurusi masjid atau nazir masjid, yang saya kasihi jawatan kuasanya, ketua kampung, orang-orang besar di kawasan ini, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, anak-anak hufazul Quran yang saya kasihi sekalian. Pertama dan selamanya, sewajarnya dan sewajibnya, kita merafakkan syukur Alhamdulillah kerana kurniaan yang Allah kurniakan kepada kita amat luar biasa. Terlalu banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah, kamu tak terhitung banyaknya. Cerdik pandai pernah berkata, ada dua nikmat manusia tidak akan menghargainya kecuali apabila sudah hilang. Nikmat yang pertama, nikmat kesihatan. Kita tak akan jaga, tak akan fikir sangat, tak akan terima kasih kepada kesihatan yang kita sedang jalani. Tapi bila kita sudah tidak ada, masa itulah baru kita rasa. Orang yang kencing manis kena potong kaki. Selepas kena potong kaki, sedar saja dia tengok di tunggul kaki yang berbaki tu 1000 kali lebih sehari. Tengok. Masa tu baru merasakan betapa pentingnya kaki untuk dia jalan. Tapi masa ada tak kisah pun. Itu sebahagian yang saya nak kisahkan. Kedua, nikmat yang kedua adalah nikmat keamanan. Kadang-kadang saya terfikir, tuan-tuan, takdirkan Tuhan, kita duduk di Gaza 2 hari. 48 jam. Lepas tu boleh keluar. Tuan-tuan bayang macam mana nak buat. Saya yakin tuan-tuan pun macam saya, pegang tasbih, ambil wudu, semayang, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Doa je tuan-tuan. 48 jam tu kita doa lebih banyak daripada umur kita 60 tahun. Tengok pula peluru atas bawah. Serangan, tak tahan kita. Tak kena pun tak apa. Tengok orang lalu hak kena, hak cedera parah, hak kena. Oh, ya Allah. Masa tu kita rasa apa? Alangkah baiknya keamanan. Baru kita appreciate, baru kita merasa tinggi nilainya keamanan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, tajuk yang hendak kita bincangkan pada malam ni adalah berkenaan dengan kunci keberkatan hidup. Saya menganggap satu tajuk yang baik kerana dalam hidup kita ni, tuan-tuan, dia beza dengan apa yang ada pada orang lain. Beza antara orang Islam dengan orang bukan Islam. Orang bukan Islam, dia tidak ada melihat secara kesungguhan banyak berkenaan dengan keberkatan. Dia lebih melihat dari segi kuantiti. Maksud saya, kalau dapat harta banyak. Tapi dalam Islam, bukan isu harta banyak, tapi harta berkat. Ini beza ni. Tok Iman, Tok Bila gaji tak besar, tapi dia boleh tanggung anak, bini dia, keluarga dia. Tenang hidup. Malam boleh tidur, pagi boleh tidur, tengah mengajar boleh tidur. Tenang.
Tapi ada orang hamba Allah gajinya 35,000 sebulan, 40,000, 100,000 sebulan. Kita tengok semua mewah depan. Alhamdulillah rumahnya besar, keretanya besar, bodyguardnya ada, semuanya ada. Tapi hidupnya tak ketentuan. Pusing. Orang lain pukul 8 pagi, pukul 8 malam tu, 9 malam tu boleh tidur. Dia 3:30 pagi tak boleh tidur lagi. Takut. Dalam keadaan kemurungan, dalam keadaan susah hati, keduk wajah. Susah. Kalau kira atas kertas, yang ini berapa je dapat? 3-4 ribu je. Yang dia sampai 100-200 ribu, tapi tak tenang. Kenapa tuan-tuan? Inilah perlunya keberkatan dalam hidup. Kami mulakan apa makna berkat ni. Berkat ni bahasa Arab. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Dan orang Melayu juga panggil berkat mengambil bahasa Arab tu. Jadi akhirnya tak pakai terjemah lah, pakai berkat juga. Tapi berkat ini daripada kalimah al-barakah. Kalau setengah orang dia menganggap daripada kalimah birkah dengan makna kolam air. Tuan-tuan bayangkan sebuah padang pasir. Orang nak hidup tak situ? Tak ada orang hidup. Tidak akan ada orang hidup. Badui pun tak hidup situ. Tapi bila mana datangnya oasis, datangnya kolam air, ramai yang duduk. Orang pun duduk. Haiwan pun sama. Burung-burung pun mari. Kenapa? Kerana dengan air tersebut membawa kepada kehidupan. Maknanya dalam bahasa mudah, bila kita kata berkat ni, dia membawa kehidupan yang harmoni pada seorang. Kepada seseorang dah bahagia. Barakah ni mengikut banyak ulama-ulama, khususnya pakar-pakar bahasa, yang disebut dalam Mukhtar As-Sihah sebagai contoh. Disebut juga dalam seperti Mu'jam Maqayis Al-Lughah ataupun Mu'jam Madrasi dan seumpamanya. Berkah ni dengan makna takasurul khair. Apa makna? Kebaikan-kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak. Dia dapat banyak kebaikan. Dan kebaikan tu nampak subur. Dan kebaikan tu nampak kekal. Kebaikan tu nampak stabil. Kebaikan tu nampak bertambah. Kebaikan tu kita tengok, Masya Allah, makin lama makin baik. Seorang yang gajinya 2,000. Pada hukum adatnya okey dan sederhana. Bukanlah mahal sangat. Dia ada anak 3 orang, 4 orang, isteri seorang. Tapi kita tengok daripada 2,000 itu, sebab gaya hidup dia, dia boleh derma kat masjid. Kadang-kadang untuk imam, untuk bila ataupun pengurusi masjid buat announce nak buat satu majlis minta derma. Dia tak ada masalah nak bagi RM50. Begitulah. Dan kita tengok yang ini, kita kata macam mana duit dia? Barakah. Kadang-kadang bertemu dengan ahli-ahli jemaah di masjid, dia berhenti makan roti canai, dia belanja. Kenapa? Kerana duit tu jadi berkat. Walaupun nampak banyak tu, tapi nampak macam cukup. Kecukupan tu dan melebar. Inilah hasil barakah. Dan barakah ini, apabila terdapat pada sesuatu tu, dia akan memberi kehebatan pada usianya, pada masanya, pada kehidupannya, pada mudanya, pada perkahwinannya, pada malamnya, pada siangnya, banyak. Caranya kita nampak ketaatannya bertambah dan kadang-kadang dia mampu buat macam-macam. Ini namanya barakah. Sebab itu para ulama
bila sebut tentang barakah ni, dia kata sebenarnya berkat ini kalau kita tengok, dia akan menjadikan seseorang itu hidupnya sentiasa dalam keadaan menggandakan pahala demi pahala. Berkat. Ada berkat pada umur dia. Ada berkat pada pekerjaan dia. Ada berkat pada kehidupan dia. Ada berkat pada makanan dia. Ada berkat pada kenderaan dia. Semua berkat yang membuahkan daripada berkat itu pahala. Inilah makna berkat kalau kita faham. Bagaimana nak dapat keberkatan? Ada dua amalan yang utama. Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Apa makna? Jika sekiranya sesebuah kampung penduduknya atau negeri atau tempat, mereka itu ada dua sifat. Pertama, mereka beriman dengan sebenar-benarnya. Kedua, mereka bertakwa. Nescaya kami akan buka kepada mereka keberkatan demi keberkatan. Bukan satu, banyak keberkatan. Datang. Berkat ni datang daripada mana? Langit. Berkat ni datang daripada mana? Bumi. Datang semua keberkatan. Mereka beriman dan mereka bertakwa. Itulah kesan daripada berkat. Jadi, kita nak tengok macam mana kita nak meraih keberkatan dalam hidup kita ni. Ada sahabat datang bertemu saya semalam. Saya menengung dia. Saya susah hati, Ustaz. Saya susah hati. Saya rasa rezeki saya ni payah je. Suka je. Kadang-kadang ada orang macam tu. Dan kadang-kadang kita tengok ada orang tu, Masya Allah, mudah rezeki dia. Satu. Kenapa? Mesti kita kena kaji kehidupan dan macam mana yang menyebabkan seorang tu jadi mudah dan murah rezeki dia. Nombor satu, kita dalam meraih keberkatan dalam hidup, sebabnya ialah kita kena banyak istighfar pada Allah. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Istighfar yang saya maksudkan serta dengan taubat. Nabi menyebut, innahu la yaghanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah kulla yawmin mi'ata marrah. Kadang-kadang hatiku merasa sedih, gulana, ada rasa runsing, tak stabil. Aku istighfar kepada Allah setiap hari 100 kali. Itu Rasulullah SAW. Kalau kita sepatutnya ikutlah cara dia. Bukan payah pun. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Cuma dalam dua riwayat yang lain mengajar kita untuk menyebut Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Satu riwayat yang lain, Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Juga Nabi bila turun ayat fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba, maka hendaklah kamu bertasbih dengan memuji kepada Tuhanmu dan istighfarlah kepadanya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu amat penerima taubat. Nabi selepas turun ayat dalam surah An-Nasr, iza ja'a nasrullahi wal fath, hingga akhirnya, orang tengok Nabi ni selalu mulut dia kumat kamik seorang-seorang. Dia tak cakap kuat, dia berselua. Dan dia melazimi bacaan Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik.
Dan dikatakan dia juga bawa bacaan seperti ini dalam rokok dia dan dalam sujudnya. Rasulullah SAW biasa baca Subhan Rabbiyal Azim. Ada riwayat kata Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih. Subhana Rabbiyal A'la masa sujud. Ada riwayat kata Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Dan juga apa yang kita bacakan tadi, Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaih. Ini dia istighfar. Kenapa? Kerana balasannya cukup besar. Allah Subhanahu wa taala menyebut faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin, hingga akhirnya. Aku kata hendaklah kamu istighfar pada Tuhanmu, kerana Allah itu Maha penerima taubat. Dia akan turun hujan pada kamu. Saya ada baca satu kisah hikayat seorang tokel lah, seorang kaya. Seorang kaya ni dia ada pekerja ramai. Ni kaya lama zaman dulu, bukan zaman sekarang. Kaya dia tanah luah. Tanah dia luah. Ni bukan cerita Melayu, cerita Arab. Tanah dia luah. Dan dia ada pekerja yang ramai untuk bertani di tanah dia. Dia upah. Allah uji satu tahun tu berlaku kemarau. Tanaman dia hampir semua kanak. Dia cuba cari kat mata air ada. Kat mana ada mata air? Cari-cari memang air tak ada. Ni dah berbulan-bulan dah. Semua tanah tu merekah dan memang pokok. Hidup tak mau, mati pun segang, gitu je lah. Dalam keadaan hampir menuju kepada mati. Dia punya fikir, akhirnya dia bertemu dengan satu ayat. Ayat yang kita baca tadi. Apa dia buat? Dia pergi dekat tu, kebun dia. Dia semayang sunat. Sudah semayang sunat, dia mula istighfar pada Tuhan. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Dia sebut banyak sangat. Allah jadikan dia sebut daripada pagi sampai tengah hari. Sudah sembahyang zuhur, sebut lagi sampai asar. Ada kata selepas daripada asar tu, dia doa, dia zikir, dia sebut macam tu. Tiba-tiba datang awan hujan marak hitam, turun hujan dengan selebat-lebatnya. Kerana tawajjuh, doa, keikhlasan, keberhajatan, pengharapan secara mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini betul nas yang disebut. Jadi istighfar pada Allah. Ada ulama menyatakan dalam sebuah hadis, kalau tak silap, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Lis As-Samarqandi dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin. Nabi ada menyebut manis tabta'a fi rizkihi falyastaghfirillah atau kama qala. Siapa yang rezeki dia payuh. Ka'ab tu bahasa Terengganu. Bahasa kita kat maknanya payuh nak dapat. Suka, susah. Buat ni kena sailang, buat ni kena tak jadi, buat ni tak jadi. Dia kata hendaklah banyak istighfar pada Allah. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Yakin pada Allah. Jadi asbab barakah yang pertama saya sebut, kita ni kena banyak istighfar dan melaziminya. Kedua, untuk mendapatkan tentang kelebihan ataupun keberkatan dalam hidup,
kita kena banyak bersedekah dan bersifat mulia. Dalam bahasa mudah, jangan kedekut dan jangan bakhil. Kita fikir, aku beri makin habis. Betul. Tapi di sana dia ada satu bab, namanya bab bila kita buat macam tu, kita akan diberi gantian. Cerita ni bukan sekali, bukan dua kali. Inilah yang telah terpasak dalam nas ilahi dan juga dalam hadis Nabi. Nabi Allah kata apa? Allah Subhanahu wa taala menyebut, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Dan tidaklah apa yang kamu infak, sedekahkan walaupun sedikit, melainkan Allah ganti, dan dia yakni Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Nabi menyebut hadis. Nabi kata apa? Allah kirimkan malaikat siang dan malam, kerjanya doa. Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berilah kepada orang yang berinfak sedekah ni rezeki bertambah. Berilah kepada orang yang kedekut ni rezeki berkurangan. Allah boleh bagi. Saya sebut dalam buku Keajaiban Sedekah. Cerita dulu, cerita baru, semua ada. Ajaib. Antara kisahnya, seorang pemurah daripada Morocco sedekah kepada seorang yang nak khidmat dalam bahagian kedoktoran, nak rawat pesakit, orang panggil macam badan kebajikan, nama Dr. Khalid Jubair. Dia daripada Saudi pergi sana, temulah dengan orang kaya ni, minta bantuan. Terus dia bagi 1 juta. Terkejut kawan ni, kenapa pemurah sangat? Dia kata, jangan bimbang. Aku bagi kepada kamu ni 1 juta, tak sampai minggu depan ataupun 2 minggu lagi aku akan dapat 3 juta. Kamu berhebat, sebar. Wallahi, aku tak bohong. Inilah yang aku cakap. Dia cerita anak-anak dia semuanya kaya, kehidupannya senang, dia pula boleh sedekah, dia infak berapa hospital. Dialisis juga dia buat. Semuanya saya sebut dalam buku ni. Ni cerita barulah, cerita lama banyaklah. Nak ceritanya orang yang sedekah ni jadi rezekinya berkah. Dia akan mendapat keberkatan dalam rezeki dia. Nombor 3. Kadang-kadang kita tengok macam mana nak dapat rezeki ini ataupun nak jadi mendapat sebab keberkatan. Jangan kita mengekali dosa-dosa besar dan kecil. Kerana dia menjadi penghalang daripada dapat rezeki. Pertama, kita insafi, termasuk diri yang berceramah ni, kita tak maksum. Apa makna? Kita bukan orang yang selamat daripada dosa. Tapi bukan itu melesengkan kita untuk kita buat dosa. Sebab itu kita kena mujahadah. Jadi, biasanya apabila kita tersilap, kita istighfar. Kita bertaubat. Kita bilah kejahatan kita dengan kebaikan. Nabi kata, wa'atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Bila kamu tersilap dalam langkah kehidupan kamu, kamu iringi kejahatan tersebut dengan kebaikan. Kamu sedekah, kamu infak, kamu semayang, kamu ambil wudu, kamu pergi masjid, kamu baca Quran, kamu zikrullah. Maka itu caranya. Bila ini berlaku, betul. Kerana dengan sebab kita melakukan dosa ini, kita telah memecah diri kita daripada satu benda namanya takwa. Sebaliknya, bila kita takwa, Allah mudahkan rezeki kita. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan ruang kepadanya pelepasan. Dan dia tahu, pada kita duk fikir bab rezeki, Allah rezekikan sekira-kira dia seorang tu tak sangka. Datang rezeki. Takwa, tuan-tuan. Benda ni mahal. Tapi banyak orang yang bertakwa, Allah bagi rezeki dia dalam keadaan kita sendiri pun tengok pelik. Cerita orang takwa ni. Orang yang kuat ibadat, orang yang takutkan Allah, orang yang membesarkan Allah, orang yang tak buat maksiat, orang-orang macam ni, kita akan tengok rezeki dia murah. Tuan-tuan perasan tak? Kalau orang tu pergi masjid, pergi surau, dia konsisten. Tuan-tuan perasan, adakah dia ni pernah tak? Biasanya hak lama pergi masjid, Tok Imam, Tok Bila, ada kaki masjid. Pernah tak daripada umur kita 5 tahun, masa kita dah ingat 6 tahun, sampai umur kita 58 tahun, 70 tahun, 60 tahun, atau lebih atau kurang, kita pergi masjid, tengok seorang hamba Allah sudah sembahyang, buih mulut mati. Kenapa? Tak makan 14 hari. Tak ada. Tanya Nazir, ada makan tak lepas ni? Ada. Tengok. Tak, kalau nak pergi masjid, kedah. Ada. Rezeki ada. Takwa je. Ibadah. Saya selalu bergurau dengan sahabat-sahabat. Saya rasa kalau saya tak ada kerja lah, saya tak cerdik balas mana, saya tak boleh buat apa. Saya ingat kerja saya akan pergi masjid, saya akan baik dengan Tok Imam. Sebab bila baik dengan Tok Imam ni, orang-orang nikah tu kita boleh pergi. Boleh ya. Makan lepas tau. Tok Imam ni pergi pagi-pagi, orang teman, mari nak jamu roti canai. Mak ajak kita. Dah kita tu kan bawa motosikal dia ataupun kereta dia, boleh makan juga. Makna saya nak sebut takwa kepada Allah ni, Allah akan mudah rezeki kita. Kemudian seterusnya, untuk nak dapatkan keberkatan dalam hidup, kita juga kena doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa. Doa. Jangan lupa doa. Kalau boleh doa banyak-banyak. Nabi, tuan-tuan, mengikut dalam sebuah hadis yang ke-10, saya sebut dalam muka ni. Inilah doa aku. Setiap kali semayang, mengikut riwayat Ummu Salamah ataupun Maimunah, lepas semayang subuh, selepas daripada baca tahiyat akhir, Nabi akan baca satu doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Pagi-pagi doa 3 perkara minta. Dalam sembahyang, selepas tahiyat akhir, apa baca Nabi sembahyang subuh ni? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta denganmu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan juga amalan yang diterima. Apa makna? Tuan-tuan, dalam hidup kita nak apa? 3 ni ya. 3 ni. Ustaz, saya nak kereta. Itu masalah rezeki. Saya nak supaya saya tak ditipu orang. Itu ilmu yang bermanfaat. Saya nak ibadat saya sah. Itu ilmu bermanfaat. Saya nak ibadat saya diterima. Itu hak yang ketiga, amalan yang diterima oleh Allah. Sambungan kepada isu yang kita bincangkan, kunci kepada keberkatan dalam hidup ini, antara perkara yang paling penting juga adalah, sebagaimana yang saya sebut tadi, kita kena banyakkan doa. Doa ni kena banyak. Kerana doa ini merupakan senjata yang paling ampuh bagi orang yang beriman. Doa silahul mu'min. Tuan-tuan tengok sekarang ni apa yang berlaku di Gaza.
Tuan-tuan boleh tengoklah macam mana mereka doa pada Allah. Akhirnya banyak keajaiban dan kepelikan, bantuan Allah turun kepada mereka. Salah satu daripada yang Allah turun ialah kita tengok simpati dunia. Orang Islam, orang bukan Islam. Bahkan negara yang begitu tegar menyokong Zionis, juga rakyat-rakyatnya sokong. Dan ini jarang berlaku. Biasanya kerajaan dengan rakyat bersama. Tapi inilah yang berlaku di negara-negara barat. Jadi di situ Allah rasa, Allah campakkan macam itu. Pertolongan daripada Allah ini terlalu banyak. Kita duduk sini, kita rasa simpati dan empati. Sahabat-sahabat kita bantu sebagai contoh. Jadi doa ni kena. Contohnya kalau kita tengok, satu hari Ummu Sulaim dengan suaminya Abi Talhah. Dia dapat anak kecil lagi. Abu Talhah ni keluar. Tiba-tiba anak dia mati. Dia balik petang tu, malam, isteri dia ni hias makanan sedap, pakan ni. Dia tanya anak macam mana? Alhamdulillah, dia kata. Jadi malam tu dia pun bersetubuh bersama suami isteri ni. Kemudian selepas selesai semua, isteri dia kata, wahai kandaku, kalau kita diberi pinjaman suatu barang, barang tu nak diambil balik semula oleh tuangnya, kita kena marah tak? Dan kita wajib beri tak? Mana boleh marah. Kita wajib berilah, hak dia. Maka isterinya kata, anak kita telah mati, Allah pinjamkan kepada kita. Jadi tak jadilah nak marah. Pagi esok harinya dia pun melaporkan peristiwa ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah suami isterinya Ummu Sulaim buat macam itu. Nabi terus bersabda dengan doa, barakallahu lakuma fi ghabiri lailatikuma. Semoga Allah berkatkan kamu pada malam lepas kamu bersama kedua-duanya. Dengan izin Allah, isteri dia mengandung, bersalin, anaknya hafiz, anaknya anak yang saleh. Berkat doa. Dan Nabi ajar kepada kita dalam hidup ni, antara perkara yang paling penting adalah kita ni kalau boleh ambil doa Nabi, biar kita terkena dalam doa Nabi. Maksud saya, bila Nabi doa satu perkara tu, kita masukkan diri kita dalam doa tu supaya kita berhak dapat. Contoh, Nabi menyebut dalam satu doa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatlah bagi umatku pada awal-awal pagi. Mindset orang berjaya, dia buat awal. Dia tak mari lewat-lewat. Apa benda pun dia cara macam tu. Ya Allah, berkatkanlah umatku yang mereka ni aktif, bersungguh waktu pagi. Ini dia. Bila Nabi sebut doa seperti ini, doa ini disebut oleh Sakhar ibn Wada'ah Al-Ghamidi. Sahabat Nabi namanya Sakhar ibn Wada'ah Al-Ghamidi radhiyallahu an. Dan dia tahu bila Nabi sebut Allahumma barik li ummati fi bukuriha, dia pun buat. Apa dia buat? Sebab dia tengok perangai Nabi kalau nak hantar tentera perang ke apa ke, dia hantar pagi. Itu cara Nabi. Allah sebut wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha. Mana serangan tu waktu pagi. Sebab itu kita tengok masa 7 Oktober baru ni tu, puak-puak Palestin tu, dia ambil waktu pagi. Terpampam. Atas muka bumi tak adalah orang yang paling hebat dari segi pertahanan, terlengkap, tercanggih, teknologi, semua terbelaka.
Tapi Allah boleh buat. Kita ambil sunnatullah, mengikut apa yang dibuat. Jadi sahabat kita ini, sahabat Nabi nama Sakhar ibn Wada'ah Al-Ghamidi radhiyallahu an, dia ni seorang peniaga. Jadi dia buat macam mana? Dia akan pergi settlekan perniagaan dia pagi. Awal-awal pagi. Akhirnya dia kaya dan dia untung yang banyak sangat. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmizi dan juga Ibnu Majah. Maknanya, pentingnya kita menggunakan keberkatan yang Nabi sebut itu, kita masukkan diri kita dalam keberkatan tu. Jadi percayalah hidup kita. Dan akhirnya, saya juga nak sebut, keberkatan dalam hidup ini dan kunci kejayaannya adalah kita pandai menguruskan masa. Dan kita bersegera mengambil segala kelebihan yang ada pada kita ketika itu. Pandai. Bacalah mana-mana tokoh pun tuan-tuan, dia akan cara urus masa ni penting. Dia boleh buat satu, gini. Dan setiap orang tu tak sama kerana kehidupannya berlainan. Kita tak mesti kelong apa yang dibuat orang lain, kita ambil balik semua, tak semesti. Kerana mungkin keadaan kita berbeza. Tetapi roh dari segi semangat, dari segi susun masa itu ada kesamaan. Maka berjaya cemerlanglah kita. Seterusnya kata sebahagian ulama, untuk kunci kejayaan dalam hidup dengan keberkatan, kita banyakkan baca Quran dengan tafakur supaya kita dapat mengambil panduan hidayah daripada Allah. Maka dengan baca Quran, Allah akan jadikan kepada kita kelebihan dalam hidup kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya rasa itulah sahaja yang dapat saya sampaikan. Cuma saya nak sebut beberapa perkara sebagai nak mengumumkan. Apa lagi yang membawa kepada keberkatan dalam hidup? Kita kena jinakkan dengan majlis ilmu. Majlis ilmu kena ada. Sama ada di rumah kita, di surau kita. Saya sebut buku Hadis 40. Hadis 40 ni kalau boleh kita khatam baca. Jadikan amalan di rumah kita, di masjid kita. Baca je. Walaupun sebut hadis 40, ada 50 hadis. Kita pedomankan dalam hidup kita. Kemudian kita juga jangan lupa untuk titipkan semangat belajar. Anak-anak kita, diri kita, saya sebut tinta nasihat untuk penuntut ilmu. Belajar tuan-tuan. Begitu juga saya sebut nasihat. Anakku, inilah nasihat Abah. Saya sebut kisah orang-orang yang berjaya, kehidupan macam mana. Dan antara buku yang paling saya sayang dalam kehidupan saya, Masa Peliharalah. Ini tajribah pengalaman. Kalau kita pandai guna masa, kita berjaya. Tapi kalau kita biarkan masa, kita rugi. Maka wal asr innal insana lafi khusr tu betul. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab kata Pak Hamka, hidup kita hanya sekali. Justru biarlah bererti. Kalau 4 kali tak apa. Ji mati berapa kali dah? 2. Ada 2 lagi. Alhamdulillah. Saya tak ada dah. Habis dah 3 dah. Tinggal 1 je. Nanti kita. Ni matilah, hiduplah. Sebab kita tak tahu umur kita berapa. Anak saya tahun lepas meninggal dunia. Saya sebut dalam buku Salam Terakhir. Bukan tua. 22 tahun. Kanser. Tahu pun tak apa dah. Apa mana-mananya tuan-tuan Allah bagi kepada kita denyut nadi, nafas untuk kita hidup, teruskan kehidupan. Dengan buat perkara yang baik banyak-banyak. Saya sendiri bila saya nasihat kepada tuan-tuan, bukan pada tuan sangat. Termasuk diri saya. Saya akan cuba nak ubah dari semasa ke semasa. Saya tak baik. Saya banyak masalah. Banyak yang tak baik. Iyalah kita manusia. Tapi kita akan cuba nak buat lebih baik, lebih baik, lebih baik. Moga-moga semuanya itu memberi manfaat kepada kita semua. Saya akhiri dengan sama-sama kita doalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur auratina wa amir rawatina. Allahumma hafazna min baini aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an syama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika an nughtal min tahtina. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis wa min azabika nastaji. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'aini wa la aqalla min zalik. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma qina bi halalika an haramika wa inna fadlika man siwak. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma alhimna rushdana wa a'izna min syarri anfusina. Allahumma ja'al khaira amarina awakhiraha wa khaira amalina khawatimaha waj'al khaira ayyamina yawma nalqak. Allahumma ya Allah ya Allah. Anjil mustad'afina minal mu'minin, anjil mustad'afina minal mu'minin, anjil mustad'afina minal mu'minin khassatan fi Gaza. Allahumma ansurhum ala a'daihim. Allahumma qawwi azaimahum. Allahumma Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.